Assalamualaikum Pat. Sihat-sihat selalu Tang marah kita marah. Aku dah dengar dah, bukan daripada hang, tapi daripada orang dia juga. Aku tak tahulah siapa, tapi dia keluarkan video audio masa hang sedap hang maki dia. Patut orang macam tu bagi macam tu je. Kan? Tapi orang apa makrifat tak ada sifat zuhud. Come on brother, tengok cerita pasal kisah Ibrahim. Ibrahim buat apa dekat umat dia. Tengok kisah Yusuf bila dia di penjara, bila dia dah naik, dia buat apa ke adik-beradik dia. Sometimes people like this kena bagi lesson. Tengok kisah Musa. Adakah engkau bila dah makrifat kau jadi bodoh? Kau jadi senyap, kau jadi zuhud, orang pijak engkau, kau diam? Nope. Dalam Al-Quran kisah Rasul tak begitu. Tengok Ibrahim dia buat apa dengan umat dia. Dia pergi pecah pahala. Macam gitu punya ajar tau. Tuhan tu tak menyuruh orang yang mengetahui, yang dah mengenal dia ni jadi bodoh. Aku tak faham. Dia meletakkan satu keadaan. Bila orang dah mengenal, orang dah makrifah ni, dia mesti kena zuhud, dia kena bodoh, dia kena tunduk. Orang ludah dia diam. Nope. Itu bullshit bagi aku. Sebab kita tengok kisah para Rasul, semua fight back, semua lawan balik. Musa, Ibrahim, Yusuf, semua lawan balik. Time diam, time lawan, kena lawan. Sebab engkau duduk pada putaran yang kau ada family, engkau ada semua. Takkan engkau, kalau engkau okey, takkan engkau nak tengok adik-beradik kau menderita. Sebab engkau kena faham, kau hidup ni bukan kau seorang. Tapi bila engkau dah mengetahui, engkau punya fight lain. Betul? So bagi orang yang meletakkan satu-satu keadaan, bagi orang nak makrifah ni, dia kena bodoh, dia kena diam, dia kena zuhud, dia tak maki hamun, bullshit cakap dia. Tak faham, jangan letak-letak keadaan. Jangan. Tengok macam mana Musa pergi jumpa dengan Khidir. Dia bagi je. Dia bagi terus je. Ada macam mana dia buat lagi gila punya dia buat perkara-perkara yang dia buat lagi gila. Nak ikut tak nak ikut sudah. That's what we stand. Yang penting kita dah mengetahui, tak mengetahui, itu yang penting. Kan? Orang-orang macam ni kena ada orang ajar. Kan? Bukan senang-senang je nak buat macam ni, macam tu. Rosak Malaysia kalau macam ni. Dalam Al-Quran pun ada kata lakum dinukum waliyadin. Apa yang hang susah sangat? Orang tak usik engkau, orang tak kacau engkau, kau risau sangat orang boleh sesat ramai orang. Apa sangat engkau ni? Kan? Tak steady lah. Kan? Orang nak buat jalan macam mana, nanti hal kubur dia yang jawab. Melainkanlah kalau dia ada buat satu perkara yang menyusahkan orang, buat ni yang menyusahkan dia sebenarnya, mencacah merbakan, memecah belah. Sebab dia kena tahu dia banyak follower. Apa yang dia cakap tu boleh mengundangkan bahaya kepada follower dia. Tapi kita kat situ pun kita tak pergilah, kita faham. Kan? Jalan masing-masing. Jangan ada satu ekstrimnya minded yang nak kena pijak sini, pijak situ, pijak sini. Sekarang dunia dah terbuka. Orang nak ilmu apa, orang boleh cari. Orang nak ilmu mengenal Allah boleh cari. Orang nak ilmu fiqh boleh cari. Orang nak ilmu tasawuf, nak ilmu usuluddin, ilmu apa, sebarang ilmu semua. Satu tekan, dua tekan dah keluar. Yang kau nak risau apa? Kan? So steady Pat. Okey tu, ngam coy. Kena bagi. Aku dengar tu sedap. Okey Pat. Santai tu. Assalamualaikum. Ya brother, betul. Kalau brother tengok 11 tahun saya bercakap brother, 11 tahun tak pernah jadi pun benda yang tak best. Keluar lepas ni Kamili Nodro saya dengan buruk ni, apa tu, Mazazil ni, dia jadi tak tentu arah terus. Tapi kita tak apa, kita sustain pasal kita mengaji, mengenal diri, mengenal Allah untuk kita. Betul lah brother cakap tu. Mereka ni, mereka pandai, mereka tak mengaji makrifat. Dia tak cakap macam mana makrifat lagu tu, macam mana. Yang apa buat kat orang ni, cuba fikir pembawaan hampa tu. Allah Ta'ala dah pesan jangan mengintip kesalahan orang lain. Sampai dalam surah 6 ayat 52, surah 16 pula ayat 37. Cuba tengok benda-benda tu. Dan surah
6 ayat 108. Semua Allah Ta'ala bagi nasihat tu supaya kita jadi sempoi. Hang mengaji, hang bawa bekalan untuk hang. Dan dia ada sebut juga dalam Quran, mereka yang cuba menyesatkan orang lain adalah menyesat tiada lain melainkan diri mereka sendiri. Dan Tuhan juga sebut kalau dia nak menyesatkan seorang tu, tak ada siapa boleh tolong. Kalau dia nak bagi petunjuk, tak ada siapa yang boleh menyesatkan. Mereka ni bawa keluar satu idea, ada orang boleh menyesatkan pula. Tu dia. Jadi di situ baru ada kerja mereka yang berjabatan. Baru mereka boleh ada meeting, nak tuduh orang ni sesat, nak hantam orang ni, baru mereka ada kerja. Tu nak tanya mereka benda-benda ni kaedah Yahudi ajak hampa ke? Siapa ajak hampa buat ni? Quran simply cakap lagu lain. Dan kamu tidak bertanggungjawab. Dia kata, hang bukan diutuskan untuk memelihara mereka. Banyak dalam Quran cakap begitu. Ini dah dia ni menyesatkan. Atas dasar agama dia tahu lepas ni bukan bawah jabatan dia, tetapi atas dasar agama. Yang lain sebelah dia pun hangguk meluat. Aku tengok agama apa? Tuhan dah cakap terang-terang dah, kamu tidak bertanggungjawab dalam satu hal sekalipun ke atas mereka, dan mereka tak bertanggungjawab ke atas kamu. Tak ada. Dia create, dia ciptakan. Dia boleh sebar sesat tu. Kata bila kita kata dia Wahabi, dia trigger pula. Tak pernah pun orang Wahabi mengaku Wahabi, kita tahu dah. Lepas tu dia nak cakap soal makrifat. Aku tanya dia, makrifat tu apa? Dia diam, pusing kot lain pula. Dia pusing kalau kata semua daripada Allah. Pasal apa nak marah pula dengan fatwa tu? Tu kata dia, hang mengaji mengenal Tuhan lagu mana? Kami mengaji mengenal Tuhan ada babak balik pada syariat. Pada syariatnya iaitu hang kembali kepada masyarakat yang ramai. Hang ada keluarga, hang ada itu. Kalau hang bapa mesti ada anak. Kalau hang suami mesti ada isteri. Hang nak jaga maruah hang itu ini apa semua. Tapi antara hang dengan Tuhan, hang Tuhan dah tahu dah. Hang telah mengenal. Ni dia pukul masuk kaedah keagamaan pula. Dari segi makrifat. Makrifat mengenal diri, bukan mengenal konsep dan idea. Tu dia main serekap jarang tak? Tu aku tanya dia, hang nak cakap sesuatu benda apa yang hang tak tahu? Awak ada peluang boleh ni. Peluang apa hang tak mengaji, hang tolak benda ni. Nak sembang apa hang? Dia ingat kita pergi nak dengar betul benar daripada dia. Dia pula nak jadi hakim pula. Pengajian kita ni betul tak? Lebih sudu daripada kuah ni. Hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Tu yang aku kata dia ni, dia jahat. Dia jahat, memang dia jahat. Kalau dah kata patut apa yang dia tu raja tak endorse lagi apa semua, hampir sebar buat apa benda tu. Kalau hang sendiri tak pernah tak tahu benda yang aku bawa ni betul tak betul lagi, hang bersangka-sangka je. Inilah dia sebut dalam surah 6 ayat 116. Inilah puak dia, jelas dan nyata. Salam Nabil. Aku tahu ada orang akan terkejut dengan aku punya first expressions. Orang akan terkejut tengok apa lepas macam ni. Tetapi kalau orang yang cerdik, orang yang mau halusi Nabil, orang takkan tengok emosi dengan presentation aku depan mereka. Sebab orang tak tahu. Aku minta nak jumpa dia one to one, tetapi dia set up macam nak ada aku akan ada ni semua macam Kamili lah punya perangai. Faham tak? Dia buat macam ada temu janji untuk ni apa semua, pertemuan apa. Hanya kita nak ambil surat dan bagi surat. Sebab bagi aku dah berapa kali dah aku kata, dia ni Mazazil, aku takkan cakap elok dengan dia. Dia tak boleh terima lepat yang macam mana dia nak lepat. Tak boleh. Sebab dia lupa dia yang create lepat supaya lepat jadi macam tu. Tapi dia nak aku control by his own remotes. Maksud dia, hang kena duduk, hang kena dengar, kami kena soal hang. Dia ingat macam tu. Aku dah 18 kali dah lalui dalam majlis soal jawab agama ni. Dia ingat baru ni dia ingat aku. Dari zaman Datuk Ishak Barum, Mufti Selangor,
Datuk Syekh Hazmi Musti Penang tahun 1997 aku dah naik turun mahkamah. Dan aku dah naik turun Jabatan Agama dekat apa B Street tu, Lebuh Pantai. Dia tak tahu, dia duduk sekolah, dia duduk ada kat USM ikut atau universiti mana aku tak tahu masa tu, ataupun sekolah aku tak tahu. Tahun 97 hari ni dia ingat aku bodoh nak pi tu. Aku dah siap dah, aku tak akan bagi ruang dan aku akan tunjuk diri aku yang macam mana hang create. Hang duk bagi orang marah, hang duk bagi orang sakit hati, hang duk tibai orang kat belakang. Lepas tu hang expect bila orang jumpa hang nak cakap elok-elok. Sebab apa? Sebab presentation hang bila depan orang hang buat elok-elok. One thing Nabil, satu lagi Nabil kalau nak tahu, dia sedang, dia rekod. Mereka dah rekod siap dah. So mereka akan bercakap elok-elok, mereka akan tunjuk relax. Why? Pasal mereka tahu mereka rekod dan mereka tahu mereka akan guna. Tengok kita kawan Kamili tu, kalau dua orang tu bukan lembu, mereka nanti beritahu kita yang tahan lepas, kita yang buat leceh kat dia. Dia tak buat leceh kita. Ni kalau yang ada ahli-ahli fatwa dalam tu, kalau mereka pun bukan lembu, mereka sedang aku nak balik seorang-seorang, mereka paksa aku nak kaitan dengan mereka. Alah, kami anggap lepas macam tetamu lepas. Aku tahu dah dia ni mesti ada muslihat. Mereka ni nak bawa aku pi sebab muslihatnya esok Dr. Mazhar nanti cakap apa, tengok saya hantar orang, suruh hantar dia, saya nak bagi makan kat dia, saya suruh mereka bagi duit, apa pun aku tak makan, RM5 pun aku tak ambil. Mereka buh duit ambil aku buh balik kat mereka. Mereka bayar train ticket kat aku RM9, aku bagi balik RM10. Aku tak nak bagi ruang Nabil. Sebegitu juga dengan Mas Azil ni, dia expect aku nak cakap dengan dia elok-elok Nabil. Mana boleh, hang gila ke? Hang ingat orang tak ada perasaan ke? Manusia ada hati dan perasaan lah. Jangan guna otak nak psycho orang. Dia ingat aku mai situ macam mana? Aku mai, aku berjumpa dengan iblis nyata yang bertopengkan manusia yang beragama. Itu dia. Itu sebab Nabi Muhammad SAW dia kata dia tak takut kat Dajjal, dia takut dekat tokoh agama. Ini ya. So yang bodoh-bodoh yang bang-bangang ni pun mula saya takkan makrifah cakap begitu. Aku makrifah mengenal diri aku, apa ada kena mengenal dengan orang lain. Pada kembalinya pada syariat, hampa baik dengan aku baik dengan hampa. Hidup hentam aku macam-macam. Malu ayak muka adik-beradik aku. Ada yang tak mengaji boleh perkenal sekali. Ni Dr. Mazhar duk kutuk adik hang, Dr. Mazhar duk kutuk Pak Tam hang. So aku jumpa dia, aku nak senyum-senyum. Dia kata dia nak cari kemakrifahan kat aku. Bodoh lah nak makrifah kat aku. Dia nak kenal aku, dia kena sedar macam mana dia memperkenalkan diri dia kat aku. I'm just simply reflect Nabil. Aku seperti cermin. Member kita 2-3 orang pun ada kata, Allah apa aku tengok emosi yang cakap aku tak, memang that is my plan. Seperti mana plan dia. Faham? Dia ingat dia nak control game, tak nak kasih chance-nya. I fuck you in your office. Aku pi seorang-seorang, aku balik pun seorang-seorang. Untuk suruh hantar orang lah. Mereka pun yang turun kelam kelibut mai kat aku. Aku abang kat mereka. You don't have to support me, you don't have to be nice to me, you don't have to be sweet to me, because you on Mazhar side. It's common sense. Hampa main nak duduk sembang dengan aku, memang hampa nak korek cerita. Dan dia akan buat cerita, kata hampa hantar akulah itu ini apa semua. Lala jadi betul Mazhar. Jadi betul Mazhar tu buat benda tu. Saya hantar orang, saya member aku beritahu, dia kata dia hantar, dia pun suruh hantar aku ni apa semua. Aku dah kata aku mai start pukul 5 pagi, aku mai pun seorang-seorang. Hang tak fikir? Aku ambil Grab, aku pi ambil kereta api, yang tu hang tak fikir? Tata nak balik, anak kata hang tu kata dia ni, dia nak cari opportunity nak tunjuk dia sempoi. Padahal dia tak sedang. Para-para mufti lain duk tengok, para-para agamawan lain duk tengok. Apalah dia ni duk bergelumang apa ni. Bodoh memang Mazhar. Memang bodoh. Mufti apa macam tu. Kayu api. Betul lah tu Abang Lepat. Dengan dia ni memang tak layak lah dilayan elok-elok. Pasal apa? Pasal
dia perkenalkan diri dia dengan tak elok. Pasal dia tuduh-tuduh abang. Pakai tuduh sesat kan. Saya ada tengok juga video baru ni. Yang abang pergi jumpa dia tu. Dia kata apa? Lepas dah makrifat. Tapi kenapa kata saya yang create dia? Itulah saya cakap. Dia ni bodoh dia ni terang-terang sangat. Kan tak layak jadi mufti kot. Mufti apa lagu tu punya standard pemikiran. Kan dah terang-terang dia create pada orang ramai. Kan dia bawa orang dengan pangkat dia tu. Kan cakap lah abang ni macam-macam. Cakap tak ada adab memang macam tu bang. Nanti kalau ada seorang-seorang nanti yang terserempak lah ke apa ke. Baru dia adakan. Dia ingat orang boleh diam ke. Tak apa bang. Jalan terus. Selamat. Aku cakap demi Allah dan 25 Rasulnya. Tapi nak buat macam mana? Benda tu berlaku spontan. Aku balik, aku duduk atas kereta api. Satu mamat mai duduk depan aku. Dia bawa paper macam mereka buat pasal kereta api lah. Untuk orang cerita untuk sign benda ni elok, kereta api okey ke apa ke itu ke apa. Aku tak tahu lah, macam interview orang. Lepas tu dia main aku tetap asyik. Saya letih tak larat. Lepas tu dia kata ni abang lepas lah. Aku tahu orang lain kot. Aku dah tak larat nak layan. Dia kata abang lepas ni. Ya saya. Macam mana? Dia tahu dah, dia kata aku begitu. Cara dia kata macam mana? Kata macam mana apa? Jumpa Mazhar tadi. Aku tahu aku jumpa bapak Iblis. So how do you expect me to talk? Lepas tu dia pun bagi tahu mereka pun ramai. Dia yang abang aku ada tu imam pun banyak kena pecat kena ni. Faham tak? Tu aku kata dia ni satu orang ada ilmu. Tetapi lagu tu lah, dia tak nampak bila dia buat sesuatu tu. Dia tak nampak reflect akan berlaku macam mana. Dia tak nampak. Dia ingat aku masuk Jabatan Mufti baru sekali kot kan. Yang aku duk cakap 11 tahun dalam YouTube tu, ada je orang komen yang setuju, bermakna ada orang faham. Ni kita bukan nak mengaji, main sebut tapi tak faham. Dia kata makrifah apa macam tu. Aku bukan makrifah hang. Makrifah aku bukan untuk hang. Kalau bahasa Tuhan tu, the language of the God himself different. Aku jumpa hang, aku hendak aku jumpa Iblis, Mas Azil. Habis hang expect macam cakap elok. Sorry lah Habib, I'm simply a mirror. I reflect. As a mirror aku reflect. Hampa baik aku akan 2 kali baik. Baru aku tak berhenti. Aku nak pegang apa istilah, lepas kata aku orang makrifat, tak boleh cakap macam ni, nak kena zuhud apa semua. Ni yang tu tasawuf lah brother. Aku tak duduk bantu dah. Tak apa Nabil, hang percaya cakap aku Nabil. Orang sedang perhati dia. Orang tengok aku, orang dah tahu dia ni engki serabut bulu apa, tengok pun tahu dah. Kalau dia cakap merepek pun orang tahu dah. Yang ni mufti tu cakap merepek. Nampak Cina ramai-ramai ni pun gelak bila aku tahu. So sekarang ni para yang ada dalam majlis tu, mereka tahu aku tak kasi chance kat dia. Aku tak bagi ruang kat dia. Kalau orang bagi ruang, dia pijak tempat dia kot. Kita mai tempat dia, kita tak bagi ruang kat dia. Faham tak? Pasal apa? Itulah istilah tak ada adab. Pasal dia memang tak ada adab. Okey, selamat pada sembang pasal dia pun naik melurai. Memang yang bekerja dengan dia tu pun mereka sendiri nampak. Tapi kalau mereka dah duduk bawah dia, itulah aku abang. Hampa jangan nak main buat baik sembang nak tanya pasal aku. Hampa dia punya side common sense. Dia cakap be real. You don't have to support me and you don't have to be nice. Pasal yang balik dia bercerita kat dia pula. Aku tahu semua tu. Jadi betul
Lepas ingat aku baru sekali kot pejabat mufti. 18 kali dah. Masuk ni 19 kali je. Sama ya. Mereka buat baik hanya mereka nak cari salah. Bukan mereka nak cari kebenaran. Mereka ni mengaji benda yang salah. Itu sebab mereka so connected dengan benda yang salah. Pelik memang mufti. Bagi aku dia ni kayu api lah. Lain tak ada. Terbaiklah sahabat. Buat je. Puak-puak mangkak ni bukan boleh duk layan. Mereka ni bukan boleh layan dengan senyum manis. Mereka kerti. Mereka tak kerti. Mereka duk rasa mereka tu paling mangkak sekali. Mereka tak tahu tak dunia ni luas. Allah Ta'ala buat ni bukan untuk mereka. Untuk mereka nak seronok, nak dapat pangkat semua. Bukan. Mereka ni tak faham. Cerita mangkuk-mangkuk ni mau hantar pergi duduk di mahkamah. Mau duduk sembang dengan lawyer. Mau duduk bagi hakim jatuh hukum. Puak-puak ni. Mau duduk saman je. Duduk buat lebih kurang ke orang. Sunnah pula bapak mereka. Hei, cantik lah bro. Buat yang terbaik insyaAllah. Saya sentiasa mendoakan yang terbaik buat bro. No. Buat je. Tak usah peduli siapa. Kita redah lalu. Tak nak siapa duduk ni kita. Bro, kita lalu macam biasa je. Cantik lah bro. Bunyi suara dia macam ketak-ketak, macam penat. Macam anda masa panik sangat. Kita jolok so pergi dekat bahagian sivil ni. Bagi mahkamah tentu lah. Saman malu baik punya. Ikut sedap hampa nak kata kat orang kerat perut nasi orang. Apa buat ikut suka. Hampa ingat agama ni percaturan hidup hampa seorang je, orang lain tak. Hampa ingat agama lagu hampa faham. Buat ya. Saya sokong sangat. Saya doa kuat atas hari insyaAllah. No. Moga-moga semua menjadi hasil yang baik insyaAllah. Terima kasih Lepat. Terima kasih kongsi dengan saya. Sangat-sangat seronok. Berbangga sekali. No. Terima kasih banyak. Selamat Tan. Selamat. Assalamualaikum. Ya, brother, saya nak bagi tahu betul-betul. Saya cakap, saya pun tanya, betul tak? Dalam petition surat-surat yang mereka tulis tu, segala affidavit tu, bahan bacaan atas penuduhan tu, 5 perkara tu, saya nak tanya mana satu yang saya punya. Saya cakap ke Wan Nizam cakap? Kalau Wan Nizam cakap sekalipun, hampa faham macam mana? Tujuan dia terang tu ke arah mana? Itu dan sudut melihat dari mana? Itu saya kata. Orang makrifah berbicara bahasa makrifah. Dan harus melihat dari sudut singgahsana kemakrifahan tu. Sebab ilmu makrifatullah itu wajib, tidak boleh tidak, seharusnya berlaku setelah mengenal diri sendiri. Tu saya kata kat dia, nak bincang apa dengan hang? Dia kata awak dah ada di depan ni, ambil kesempatan untuk, dia ingat kita ni terang mana sangat jumpa dia nak ambil. Saya kata nak bincang apa dengan Dr. Mazhar? Hang tolak jalan ni terang-terang, sifat 20 pun hang tolak. Macam mana nak bincang apa? Dia diam. Saya tak ada sican lah. Dia ingat kita pergi situ depend on his opinion. Tu nak beritahu dia, my life does not depend on your opinion. I am the creator of my own misery and happiness. Sebab surah 6 ayat 94, hampa faham betul-betul. Faham betul-betul. Tapi brother mereka ni, mereka tak sedang tak? Kalau kita tanya Quran surah Hujurat ayat 12, janganlah kamu mengintip kesalahan orang lain. Apa yang hampa buat ni? Teropong ustaz nu yang di Kelantan, nama apa dah lupa dah, pakai serban juga tu, hampa balun. Haji Syahri yang cakap lembut, yang begitu bersopan santun, hampa balun. Brother sendiri Ustaz Wan Nizam pun dia balun. Saya kata hampa ni macam mana Quran kata jangan mengintip dan kamu tidak bertanggungjawab. Dia kata memang saya ni lepas bukan bawah perlis tapi atas agama. Saya nak gelak masa tu, tapi saya tengok mangkuk ayun dia ni ya. Surah 6 ayat 52 dia cakap apa? Atas agama apa? Hang cakap apa? Hang sendiri tak faham. Dalam kelas papa hitam sama, kapuk sama, kursi sama, meja sama, pelajar sama. Tapi yang berlainan adalah guru yang masuk dalam kelas tu, yang mengguna papan hitam tu, dan metod yang dia ajak tu. Bahasa Malaysia, cikgu bahasa Malaysia. Bahasa Inggeris, cikgu bahasa Inggeris. Pelajar sama, kursi sama, meja sama, papan hitam sama, tapi mata pelajaran dan isi pengajian tu tak sama. Tu mereka tak faham. Dia bercakap dari sudut mana, saya bercakap dari sudut mana. Memang mangkuk ayun lah Dr. Mazhar ni. Betul lah brother, saya tak boleh dah. Saya dah jumpa dia, saya nampak dah. Mereka ni derah kat YouTube ya.
Suruh sign pun dia tak berani. Dia duk cerita pasal kalau raja nak kena endorse dulu, saya kata yang tu prosedur. Hang buatlah. Hang tahu benda tu, hang buat prosedur. Yang aku main ni, hang cop surat yang hampa bawa keluar tu dan hang sign, aku nak bawa hang pergi mahkamah. Itu saja. Kan aku nak dengar hang bagi ceramah. Hang nak bersoal jawab dengan aku pula. Aku, bapa aku bawa pergi mengaji tahun 82, mengaji usul dah. Tahun 86 pergi mengaji ilmu tasawuf dan makrifah. Hang duduk sekolah lagi. Hang duduk buat apa? Lepas tu anak main tanya aku, hang mufti gaji dah beribu dah, duk kacau periuk nasi orang, buat apa? Kita bawa keluar buku nak berniaga, mereka buat sampai jadi huru-hara. Padahal gaji mereka beribu dah. Jahat, memang jahat dia ni, Dr. Mazhar ni.